Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita memaklumkan satu kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah kemarin di negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media petang kemarin mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 73 tahun yang merupakan kes 867. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah dimasukkan ke unit rawatan intensif Pusat Pengasingan Kebangsaan kerana memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allah Yarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solehin. Sementara itu, 139 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 4,814 orang. Terdapat 41 tambahan kes-kes baru kepada 10 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah 88 kluster aktif setakat ini. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 4524 yang mengandungi 6 kes baru, kluster 4446 mengandungi 10 kes baru, kluster 4699 mengandungi 8 kes baru dan kluster 4440 yang mengandungi 3 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti. Manakala terdapat 70 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 112 kes telah disahkan sembuh. Jumlah ini termasuk 13 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 3,256 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,528 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 9 kes dalam keadaan kritikal yang mana 8 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, manakala 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 21 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,925 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 296,362 ujian. Stok bekalan darah di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha adalah pada tahap yang rendah. Jelas Menteri Kesihatan, orang ramai terutama penganjur-penganjur kempen derma darah dari pejabat-pejabat kerajaan, pasukan beruniform, badan-badan bukan kerajaan, sektor swasta, institusi-institusi pengajian tinggi diseru untuk sama-sama membantu dalam meningkatkan stok bekalan darah di negara ini. Dalam hubungan ini, penganjur-penganjur kempen derma darah adalah dikehendaki untuk mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan bagi memperketatkan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan COVID-19. Manakala orang ramai yang ingin menderma darah di Pusat Penderma Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha adalah dinasihatkan untuk menempah awal slot menderma darah menggunakan aplikasi BloodCat
yang mana pusat penerimaan darah pada masa ini hanya menerima penerima darah secara perjanjian dan tempahan melalui aplikasi BloodCard. Waktu beroperasi bagi tabung-tabung darah adalah seperti berikut. Tabung darah, pusat penerimaan darah di Hospital Raja Isri Pengeran Nak Saleha dan di Hospital Suri Seri Begawan Belait adalah setiap hari, Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu, jam 8 pagi hingga 2 petang. Tabung darah Hospital Pengeran Isri Hajah Mariam Temburong adalah setiap hari, Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu, jam 9 pagi hingga 11.30 pagi, serta jam 1.30 petang hingga 3.30 petang. Manakala tabung darah Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Ahmad Multadibillah Tutong adalah ditutup sementara waktu hingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Menteri Kesihatan juga menjelaskan Kementerian Kesihatan sangat menghargai kerjasama kes-kes positif yang memberikan sokongan kepada usaha kerajaan dalam mengawal penularan wabak COVID-19, khususnya dengan sukarela menghadirkan diri untuk diasingkan di pusat-pusat pengasingan yang disediakan. Alhamdulillah, kebanyakan kes telah menunjukkan sikap yang positif semasa menjalani pemantauan dan rawatan di pusat-pusat berkenaan. Bagi kes-kes di dalam kategori 1 dan 2 yang sebahagian besarnya hanya memerlukan pemantauan, mereka adalah dinasihatkan untuk mengisikan masa lapang dengan sebaik mungkin di samping mematuhi segala arahan-arahan yang diberikan. Setakat ini hampir 200 orang pesakit COVID-19 dan kontak terdekat diarahkan memakai gelang tangan khas. Menteri Kesihatan mendedahkan jumlah tersebut semasa sesi soal jawab bersama media. Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan gelang tangan berwarna itu hanya akan dibuka selepas perintah kuarantin berakhir sama ada melalui panggilan video atau pihak Kementerian Kesihatan akan berkunjung ke kediaman pesakit dan kontak terdekat. Jika didapati tidak memakai gelang tersebut, akan dikenakan kompaun. Ribu dos vaksin COVID-19 AstraZeneca sumbangan daripada kerajaan Australia tiba di negara Brunei Darussalam malam tadi. Majlis penyerahan vaksin buatan Australia di lapangan terbang antarabangsa Brunei dihadiri oleh Pengiran Datin Shah Zainah binti Pengiran Datu Paduka Sharifuddin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri selaku Wakil Kerajaan Negara Brunei Darussalam dan Puan Cintana Wong Pasiot, Pemangku Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam selaku Wakil Kerajaan Australia. Negara Brunei Darussalam dan Australia menikmati hubungan kerjasama yang erat dan mesra. Sejak penubuhan hubungan diplomatik pada tahun 1984, kedua buah negara terus bekerjasama rapat dalam bidang-bidang yang berkepentingan seperti pendidikan, perdagangan dan pelaburan, pertahanan dan kesaling hubungan. Kedudukan dan perkembangan kerjasama ASEAN dalam memajukan usaha-usaha bagi menangani pencemaran jerubu rentas sempadan, sisa kimia dan sisa plastik antara yang dibincangkan semasa mesyuarat pegawai-pegawai kanan alam sekitar ASEAN ASEAN ke-32. Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Pembangunan telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat tersebut dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan yang berlangsung dari 13 hingga 17 September 2021 secara maya. Mesyuarat turut membincangkan kenyataan-kenyataan ASEAN bagi persidangan kepelbagaian biologi bangsa-bangsa bersatu kali ke-15, COP15 dan persidangan perubahan iklim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu kali ke-26 untuk menegaskan komitmen ASEAN dalam menangani isu perubahan iklim. Selain itu, para pegawai kanan ASEAN juga mengetengahkan kepentingan untuk mengukuhkan kerjasama di antara
negara anggota ASEAN dan rakan-rakan dialog dalam menangani cabaran-cabaran alam sekitar dan perubahan iklim. Mesyuarat ASEON kali ini dipengerusikan oleh Dr. San Oh, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pemeliharaan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli dan Pemeliharaan Alam Sekitar selaku pengerusi ASOEN Republik Kesatuan Myanmar, sementara delegasi negara Brunei Darussalam diketuai Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan selaku naib pengerusi ASEON. Laporan mesyuarat pegawai-pegawai kanan alam sekitar ASEAN ini akan dibentangkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Alam Sekitar ASEAN yang akan bersidang pada bulan Oktober 2021 di Indonesia. 140 pek makanan yang dikumpulkan oleh Majlis Perundingan Mukim Serasa dalam projek sumbangan sentuhan kasih dengan kerjasama Poman Sendirian Berhad telah dihantar ke Stadium Negara Hasanah Bolkiah melalui sumbangan pandu lalu. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, sejak diaktifkan semula pada 9 September lalu sehingga 16 September 2021, 141 orang telah membuat sumbangan. Sukarelawan belia dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengaktifkan semula sumbangan pandu lalu pada 9 September lalu dengan tujuan untuk memeduli masyarakat yang memerlukan di saat negara dilanda gelombang kedua COVID-19. Ia dikendalikan oleh beberapa jabatan di bawah kementerian berkenaan serta melibatkan sukarelawan belia. Pengiran Muhammad An-Nizar bin Pengiran Azahari, penyelaras sukarelawan belia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, menjelaskan sumbangan pandu lalu itu berkonsepkan drop-off sahaja sebagai langkah keselamatan untuk orang ramai. Bahan-bahan asasi yang diperlukan seperti beras, gula, makanan tin, mi segera, telur, ubi dan biskut, minyak masak. Dan ianya akan diagi-agikan kepada pemohon-pemohon yang di keempat-empat daerah. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan boleh menghantarnya ke VIP Main Entrance Holding Area Stadium Negara Hasanah Bolkiah atau menghubungi talian 833 2212. Sebagai sokongan dan penghargaan atas pengorbanan para petugas barisan hadapan dalam mengawal jangkitan COVID-19 di negara ini, Society for Community Outreach and Training SCOT terus mengendalikan program dapur sosial iaitu menyediakan pek makanan untuk para petugas barisan hadapan. Mula dilaksanakan pada tahun lalu ketika negara dilanda pandemik COVID-19 dan berikutan sambutannya yang menggalakkan daripada orang ramai, program tersebut terus dilaksanakan. Program dapur sosial juga sebagai salah satu inisiatif SCOT memberi peluang kepada orang ramai untuk sama-sama menyumbang dan menghargai para petugas barisan hadapan. Membuat sumbangan untuk social kitchen for frontliners, kita boleh membuat donation melalui ada 3 cara. Nombor 1 melalui BIBD app, and then nombor 2 dari laman sesawang Community for Brunei at www.communityforbrunei.com, ataupun nombor 3 daripada melalui bank transfer ke Scott punya BIBD account. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai social kitchen ini, anda bolehlah teks kami melalui WhatsApp di talian 827-9805, ataupun you can find us on Instagram at Scott_Brunei at SCOT_BRUNEI.
Penyediaan pek makanan tersebut dijalankan di Crusts and Crumbs Food Store yang terletak di Jalan Utama Brakas dengan mengikut garis panduan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Pek makanan tersebut disediakan oleh ahli-ahli skot dan dibantu oleh ibu-ibu tunggal. Bagi penghantaran pek makanan pula, ahli-ahli skot bekerjasama dengan sukarelawan belia untuk mengagih-agihkan pek makanan tersebut kepada para petugas barisan hadapan di pusat-pusat kesihatan dan swab di negara ini. Dengan bantuan sukarelawan belia, mereka akan berkomunikasi dengan health centers all around Brunei. Sukarelawan belia akan menghantar makanan ini kepada pusat kesihatan yang memerlukannya. Bank Baiduri menyumbangkan kelengkapan perlindungan diri kepada sukarelawan belia COVID-19. Sumbangan termasuk 2,000 keping sungkum muka, 2,000 helai sarung tangan pakai buang, 1,000 unit pelitup muka dan 100 botol pensanitasi tangan diterima oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal, Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kewangan dan Estet di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan sumbangan diadakan di Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Sukan satu perlawanan Liga Perdana Inggeris berlangsung awal pagi tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di St. James Park itu, Newcastle United terikat 1-1 dengan Leeds United. Leeds mendahului permainan dengan jaringannya dihasilkan pada minit ke-13 oleh Rafinha. Sementara gol Newcastle pula dihasilkan oleh Saint Maximin pada minit ke-44. Sementara itu, 6 perlawanan akan berlangsung malam dan tengah malam ini. Perlawanan tersebut akan menyaksikan Wolverhampton Wanderers berdepan dengan Brentford, Norwich City bertemu Watford, sementara itu Burnley akan menerima kunjungan dari Arsenal. Manchester City pula akan menentang Southampton dan Liverpool akan berhadapan dengan Crystal Palace di laman sendiri. Manakala Aston Villa akan berdepan Everton tengah malam ini. Ada setiap rakyat dan penduduk di negara ini perlu memainkan tanggungjawab sosial masing-masing bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Pakailah sungkum muka, lakukan penjarakan sosial dan teranah di rumah jika tidak ada keperluan. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai pagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.